Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan perbicaraan kes mahkamah yang bertajuk penderaan kanak-kanak yang berumur 4 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Tanpa melengahkan masa, izinkan kami memperkenalkan barisan kepimpinan mahkamah. Nama saya Muhammad Azim bin Izzaidin, KBN 1908100064 dari Seksyen 2 sebagai Tuan Hakim. Nama saya Ainul Husna binti Cik Kamazuki, KBN 1908100007 Seksyen 2 sebagai Jurubahasa. Nama saya Nurul Ismahani binti Mazrul, nombor ID KBN 1908100063. Saya dari Seksyen 2. Saya pula memegang watak sebagai pendakwa raya. Hai, nama saya Wan Nur Ansyadah binti Wan Ismail, KBN 1908100026 dari Seksyen 2. Saya sebagai orang yang dituduh. Nama saya Wan Syarhana binti Muhammad Ihsani. Nombor ID saya adalah KBN 1908100034 dan saya daripada Seksyen 2. Dan jawatan saya dalam Makfrahim adalah sebagai saksi. Dan saya Nur Qadrinisha binti Muhammad Afandi, nombor ID KBN 1908100029. Saya dari semester 5 Seksyen 2 memegang watak sebagai pengguam bela. Semua diminta mematikan telefon bimbit anda semasa perbicaraan sedang berlangsung bagi menghormati perbicaraan pada hari ini. Jika gagal mematuhi peraturan, anda akan dikenakan hukuman tata tertib yang telah ditetapkan di dalam Mahkamah Seksyen Kota Baru, Kelantan. Kes berkaitan dengan seorang pengasuh taska yang telah mendera seorang kanak-kanak perempuan di rumah beralamat 1066 Lorong Haji Daud, Pasir Mas, Kelantan. Mangsa telah dibawa ke Hospital Kota Baru pada Jum lepas untuk membuat pemeriksaan lanjut. Tuan Hakim, saya Nur Ismahani binti Mazrul bertindak sebagai timbalan pendakwa raya dan perbelaan tertuduh Wan Ansyadah binti Wan Ismail yang mewakili oleh Qurratunisha binti Muhammad Afandi selaku peguam bela. Yang Arif, saya memohon agar perbicaraan terhadap tertuduh dibicarakan. Bahawa kamu, Wan Ansyadah, bahawasanya kamu pada 11 Jun 2021 lebih kurang pukul 12.30 tengah hari bertempat di sebuah pusat taska asuhan Pelangi di Perumahan Teres 1 tingkat Lorong Haji Daud, Pasir Mas, Kelantan. Tertuduh didakwa telah mendera seorang kanak-kanak berumur 4 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal terhadap mangsa. Oleh yang demikian, kamu boleh didakwa mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum sebanyak RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika anda disabitkan kesalahan. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Ya, saya faham. Adakah kamu mengaku bersalah atau minta untuk dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu bersedia untuk prosiding selanjutnya? Ya, Tuan Hakim, pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi pendakwaan. Kami memohon mahkamah yang mulia ini memanggil saksi pertama iaitu Wan Syahira Duhana binti Wan Muhammad Izani untuk memberikan keterangan. Bahawasanya saya Wan Syahira binti Wan Muhammad Izani dengan sesungguhnya mengaku bahawa keterangan yang saya akan bicarakan dalam perbicaraan yang telah benar. Tidak ada yang tidak benar sama sekali, melainkan yang benar belaka. Dengan izin Tuan Hakim, Puan Duhana sila nyatakan nama, umur dan pekerjaan Puan kepada mahkamah ini. Saya Wan Syahira binti Wan Muhammad Izani, berumur 25 tahun. Saya merupakan jiran bersebelahan dengan taska asuhan Pelangi di Perumahan Teres 1 tingkat Lorong Haji Daud, Pasir Mas, Kelantan. Apakah tujuan Puan Duhana hadir ke mahkamah pada hari ini? Untuk memberikan keterangan mengenai kes penderaan kanak-kanak di taska tersebut. Terima kasih Puan Duhana. Boleh Puan ceritakan berkenaan apa yang Puan saksikan pada hari tersebut?
Baiklah, pada 8 Jun 2021, petang itu, kira-kira jam 12.30 hari, ketika saya ingin pulang dari kerja, saya terdengar suara kanak-kanak yang sedang menjerit dan menangis yang sangat kuat. Saya amat terkejut kerana sebelum ini saya pernah mendengar, tapi saya tidak pernah mendengar seteruk tangisan pada hari itu. Kemudian saya tidak mengasyaki apa-apa dan saya terus masuk ke rumah untuk berehat. Pada jam 1.30 hari, saya mendengar suara guru taska tersebut memarahi kanak-kanak dan saya beranggapan mungkin guru taska itu hanya memarahi dan tidak memukul atau mencederakan kanak-kanak tersebut. Baiklah Puan, seterusnya apakah tindakan selanjutnya setelah Puan menyaksikan kejadian di Taska Pelangi tersebut? Pada keesokan harinya, kira-kira jam 5 petang, saya terdengar lagi bunyi cerita yang sama seperti cerita yang saya dengar pada hari semalam. Dan saya juga mendengar suara seorang guru yang sedang menengking kanak-kanak tersebut. Kemudian saya mengambil tindakan untuk mengintai apa yang sedang berlaku di taska tersebut melalui tingkap taska tersebut. Dan saya ternampak seorang guru sedang berdiri dan seorang kanak-kanak sedang terduduk kesakitan. Tetapi seorang guru itu tetap berdiri dan memarahi kanak-kanak tersebut tanpa mempedulikan kanak-kanak yang sedang kesakitan. Baiklah Puan, adakah Puan mempunyai kenyataan yang lain daripada apa yang Puan lihat daripada situasi tersebut? Jadi yang Arif, itu sahaja daripada saya. Baiklah Puan, seterusnya apakah tindakan selanjutnya setelah Puan menyaksikan kejadian di Taska Pelangi tersebut? Tindakan saya yang pertama ialah menyelidik untuk memastikan kesahihan dengan apa yang saya dengar dan dengan apa yang saya nampak pada hari itu. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya mengambil tindakan untuk merakam dan mengambil beberapa gambar untuk dijadikan sebagai bukti. Dan yang terakhir, saya bergegas ke balai polis yang berdekatan untuk membuat aduan tentang penderaan kanak-kanak di taska tersebut. Baiklah, terima kasih Puan Duhana. Tuan Hakim, setakat ini dahulu saya tidak mempunyai sebarang pertanyaan lagi. Terima kasih. Izinkan saya, Tuan Hakim, adakah Puan Duhana seorang sahaja yang melihat kejadian yang berlaku pada hari tersebut? Ya, saya pulang ke rumah untuk berehat dan hanya saya seorang saja pada ketika itu. Adakah Puan yakin bahawa Puan melihat dan mendengar jeritan yang luar biasa itu datang dari Taska Pelangi Pasir Mas? Ya, saya amat yakin jeritan datang itu tersebut datangnya daripada taska tersebut kerana rumah saya bersebelahan sahaja dengan taska tersebut. Setujukah Puan jika saya menyatakan bahawa boleh jadi jika bunyi jeritan tangisan kanak-kanak yang luar biasa dan dentuman itu datang dari rumah yang lain dan bukan dari taska? Tidak, saya tidak bersetuju kerana Taman Asrama Pelangi terletak di kawasan perumahan terasa bertingkat dan hanya 4 rumah sahaja di kawasan tersebut. Jadi, tidak mungkin jeritan tersebut adalah daripada rumah jiran kerana jiran yang lain merupakan pekerja kilang yang hanya pulang untuk berehat dan tiada anak-anak kecil pun di rumah. Baiklah, terima kasih Puan. Sebentar tadi, Puan ada menyatakan bahawa ketika Puan mengintip keadaan taska itu, Puan melihat anak guam saya menjerit pada kanak-kanak itu. Tidakkah Puan rasa ada kemungkinan bahawa kanak-kanak itu menangis mungkin kerana berebut mainan? Atau mungkin bergaduh dengan rakan-rakan yang lain? Kerana itulah anak guam saya merangkap pengasuh Taska Pelangi bertindak untuk menjerit hanya untuk mendiamkan kanak-kanak ketika menangis. Bantahan Tuan Hakim. Pihak peguam bela membuat andaian yang tidak munasabah berhubung pertuduhan terhadap tertuduh. Bantahan ditolak. Saksi, sila jawab pertanyaan tersebut.
Tidak rasa kanak-kanak itu sedang bergaduh kerana saya melihat seorang kanak-kanak sedang duduk di hadapan guru yang sedang menengkingit, dan kanak-kanak lain berada di tepi dengan muka yang ketakutan. Dan saya sangat yakin dan guru itu sedang menera kanak-kanak tersebut. Baiklah, adakah puan pasti dengan semua keterangan puan ini? Saya amat yakin, Yang Arif. Tuan Hakim, saya tidak ada persoalan lagi. Puan Raya, adakah kamu ada apa-apa lagi soalan untuk ditanya kepada saksi ini? Saya tiada sebarang persoalan, Tuan Hakim. Saya meminta agar saksi ini dibebaskan. Baiklah, kamu boleh keluar. Tuan Hakim, pihak pembelaan memohon kebenaran mahkamah untuk memanggil saksi pembelaan yang pertama, iaitu pengasuh di Taska Pelangi, iaitu Wan Nur Syuhada binti Wan Ismail. Bahawasanya saya, Wan Ain Syuhada binti Wan Ismail, mengaku segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan yang benar-benar berlaku. Boleh puan ceritakan apa yang sedang berlaku pada 11 Jun 2021? Pada hari tersebut, saya sedang mengajar kanak-kanak seperti biasa, dan ketika sedang melakukan aktiviti, berlakunya perebutan mainan antara kanak-kanak sehingga berlakunya pergelutan antara mereka. Jadi, saya hanya menaikkan suara bertujuan untuk meminta kanak-kanak diam apabila mendengar jeritan saya. Tak sangka pula saya niat hanya untuk meredakan pergelutan antara kanak-kanak ini, sehingga orang di sekeliling bersangka buruk terhadap saya. Adakah kamu seorang sahaja pada masa itu atau ada tenaga pengajar yang lain bersama-sama kamu? Ya, memang saya seorang sahaja pada ketika itu. Seperti yang dinyatakan oleh saksi, dia telah terdengar dentuman dan tangisan kanak-kanak berpunca daripada taska puan. Adakah benar? Ya, memang betul. Dentuman dan tangisan itu memang benar ada. Tetapi, bukan kerana saya yang mendera. Pergelutan berlaku kerana mereka berebut alat mainan semasa aktiviti dijalankan. Pada ketika itu, saya sedang menguruskan seorang kanak-kanak ke tandas. Apabila saya kembali, saya melihat pergelutan di antara mereka. Baiklah Tuan Hakim, setakat ini dahulu. Saya tidak ada soalan lain lagi. Baiklah Puan, menurut kenyataan Puan sebentar tadi, adakah Puan sedang menjelaskan aktiviti pembelajaran pada hari tersebut? Ya, benar. Memang saya sedang menjalankan aktiviti pembelajaran. Jika benar Puan menjalankan aktiviti bersama-sama mereka, mengapakah reaksi mereka kelihatan takut? Bukankah reaksi mereka akan kelihatan lebih ceria dan gembira apabila melakukan aktiviti bersama? Bantahan Tuan Hakim, pihak pendakwa raya sedang memberi tekanan kepada anak guam saya dengan membuat anggaran sendiri. Maaf Tuan Hakim, saya hanya menginginkan kepastian daripada tertuduh. Bantahan ditolak. Tertuduh sila jawab persoalan yang diberikan. Pada awal aktiviti dijalankan, memang saya dan kanak-kanak sedang bergembira menjalankan aktiviti. Saya dah beritahu tadi yang kanak-kanak bergelut semasa saya sedang menguruskan kanak-kanak lain ke tandas. Sebagai manusia biasa, kadang-kadang saya juga melakukan kesilapan dan cuai. Salah saya juga kerana membiarkan peralatan aktiviti berada di atas meja. Seharusnya saya perlu mengemas setelah selesai melakukan aktiviti bersama kanak-kanak. Jadi, hanya kerana kanak-kanak berebut permainan, kamu memukul dan menjerit terhadap kanak-kanak? Bukankah kamu sebagai guru seharusnya mengajar kanak-kanak meleraikan pergaduhan dengan cara yang baik? Bukan dengan cara menjerit dan memukul kanak-kanak. Ini sangat bercanggah dengan sesi pembelajaran kanak-kanak.
Peguam bela, adakah kamu ada apa-apa lagi soalan untuk ditanyakan kepada saksi ini? Tuan Hakim, saya tidak ada apa-apa soalan lain lagi untuk saksi ini. Saya meminta agar anak guam saya dibebaskan. Baiklah, anda boleh keluar. Dengan izin Tuan Hakim, untuk pergulungan kes ini terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pihak mahkamah. Hal ini kerana menurut penerangan saksi yang dibuat pada awal kes, terbukti bahawa tertuduh Wan Ain Syuhada binti Wan Ismail terbukti bersalah dan selayaknya dibicarakan di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 dan diperuntukkan hukuman sebanyak RM50,000 Malaysia atau hukuman penjara lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Terima kasih. Dengan izin Tuan Hakim, setelah mendengar pernyataan daripada saksi pendakwa raya, terdapat bukti-bukti yang kukuh mengenai kes penerimaan fizikal ke atas kanak-kanak di Taska Asuhan Pelangi, Pasir Mas, Kelantan. Bukti yang pertamanya, berdasarkan keterangan telah dinyatakan oleh saksi yang merupakan jalan seram beberapa rumah di Taska Asuhan Pelangi, jelas bahawa tertuduh Wan Ain Syuhada binti Wan Ismail bersalah kerana telah mendera secara fizikal dengan memukul kanak-kanak perempuan yang berumur 4 tahun sehingga menyebabkan kejahatan fizikal terhadap mangsa. Yang kedua, keterangan daripada saksi juga mengakui bahawa sebenarnya beberapa bukti yang kukuh daripada saksi. Yang pertama, saksi menyatakan bahawa tertuduh merupakan pengasuh di Taska telah mendera kanak-kanak Taska di hadapan mata sendiri. Yang kedua, saksi juga sempat merakam kejadian menggunakan telefon pintarnya dan telah mengambil beberapa gambar untuk dijadikan bukti sebagai bahan bukti bahawa tertuduh Wan Ain Syuhada binti Wan Ismail telah melakukan kejahatan fizikal terhadap kanak-kanak di Taska Asuhan Pelangi. Konklusinya, Tuan Hakim, pihak pembelaan ingin menekankan bahawa sebenarnya kes penerimaan fizikal di Taska Asuhan Pelangi, Kelantan, semua elemen pendakwaan ke atasnya adalah benar dan munasabah. Oleh itu, pihak pembelaan ingin memohon kepada mahkamah supaya mengurangkan hukuman terhadap anak guam saya. Setelah mendengar hujah kedua-dua pihak pendakwa raya dan peguam bela, maka dengan itu mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun serta hukuman denda sebanyak RM15,000 tunai dan diikat jamin sebanyak RM10,000 tunai dengan faktor tanggungan jaminan tertuduh mempunyai ibu bapa uzur dan mengidap penyakit kritikal. Dengan syarat tambahan, perlu melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran pada setiap awal bulan serta tidak menangguh masa yang telah ditetapkan. Dengan ini, keputusan mahkamah adalah muktamad. Mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh Wan Nur Ain Syuhada binti Wan Ismail bersalah. Mahkamah bersurai.